Dah ke belum? Okey. Ada lagi yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni adalah kuis. Aku kata cikgu masuk juga. Mana tahu. Ada nak tanya apa-apa? Kejap, cikgu pun nak buka juga lah. Mana ni? Okey. Tak mau. Okey. Siapa yang baru masuk ni? Okey, macam ni ya. Cikgu nak kamu buka link yang cikgu letakkan di dalam WhatsApp group tu. Okey, cikgu letakkan sini. Macam tak bersedia. Okay, sekejap ah. Okey. Okey. Kita sama-sama menjawab kuis yang cikgu beri di WhatsApp tu. Kalau siapa yang belum, siapa yang tak jumpa, okey, cikgu copy paste sekali lagi. Okey, paste. Ada di ruangan chat. Itu ialah kuis yang tadi. Okey, sekejap cikgu ni nak kena tutup yang ni, takut berdengung. Okay, silent. Okey. So, cikgu harap kamu clear. Kalau ada apa-apa, terus kamu beritahu cikgu apa dia. Okay, so sekarang kita nak jawab kuis ini bersama-sama. Isi nama kamu. Dah isi nama? Dah isi nama ke belum? Hello, dah isi nama ke belum? Dah isi nama ke belum? Murid-murid yang ada dalam kelas cikgu hari ni? Dah ha? Okey, dah bagus. Okey, thank you. Nama kelas, tulis nama apa? Nama kelas di apa? Ini cikgu nak beritahu kamu, kalau kamu isi yang Google Form ni, nama, kelas dan sekolah ni biasanya guna nama huruf besar lah, lebih senang. Tapi kalau tak dapat, tak apalah. Sebab ada yang guna telefon, ada yang berbeza-beza guna macam-macam pelbagai alatan kan. Ya, tapi lebih baik kalau kamu nak senang, kamu gunakan huruf besar. Okey, lepas tu nama kelas sekolah ni tak apalah. Nama penuh. Okey, kemudian kita nak pergi kepada nombor 1. Okey. Okey, bersedia ya? Baik, ada berapa mikroorganisma yang ada? There are how many types of microorganism? Cuba seorang-seorang, siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Ada 3 ke? Ada 4 ke? Ada 5 ke? Ada 6? Ada berapa agak-agaknya? Berapa jenis mikroorganisma sebenarnya yang wujud? Type dia, kumpulan dia. Bukan berapa bilangan dia. Cikgu nak tahu berapa kumpulan dia. Sesama. Okey dah. Berapa? Basir, berapa Basir? Type. Cuba tengok. Type in. Berapa? No Alisha? Berapa no Alisha? 5. Very good. So ada 5. Yes. Nanti kita akan tengok siapakah mereka itu. 5 kumpulan itu. Number 2. Microorganisms carry out how many life processes? Is it 3, 4, 5 or 6?
Apa senang kita cakap dulu. Apa dulu dia punya proses yang dia bawa? Yang pertama, it breathe, dia bernafas. Yang kedua, it grows, dia membesar. Yang ketiga, it moves, bernafas, membesar dan bergerak. Ada 3. So, 3. Okay. Question 3. What is the meaning of micro? Kalau yang ni salah juga tak tahulah. Is it living thing? Is it small? Is it size? Is it large? Small, senang je yang ni. Okay, tapi ada satu lagi perkataan yang lebih tepat iaitu fine. Fine. Small pun betul. Fine lagi betul. Fine maksudnya halus. Small maksudnya kecil. So kalau kita kata microorganism, so ia adalah very fine ataupun small, lebih apa kata halus, organisma yang sangat halus. Question number 4. The group of fungi consisting of which one? Is it protozoa, muco, or penicillium, or yeast, amoeba, and paramecium, or phytoplankton, muco, and spirogyra, or muco, yeast, and penicillium? Nah, yang ni susah sikit. Cuba tengok buku teks, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Adakah dia satu kumpulan dengan muco? Apakah fungi itu terdiri daripada penicillium? Mana satu? Boleh beritahu cikgu? Mana satu? Yes, betul. Lagi? Lepas tu? Muco, very good. Okay. And one more. Penicillium. Very good. So mana satu ni? Yang satu, kedua, ketiga, keempat? Yang keempat. Senang je. Okay, question number 5. The organism in the following picture. Ni gambar apa ni? Cendawan. So cendawan is it a fungi? Is it a protozoa? Is it a bacteria or algae? It is a ngantuk. Apa dia? Fungi. Senang je. Cendawan sebenarnya adalah mikroorganism juga dan dia adalah fungi. So cendawan, mushroom. So okay, now 6. There are how many factors affecting the growth of microorganism? Baru ni, siapa yang masuk kelas baru ni, okay, cikgu ada beritahu tentang tawan. T-A-W-A-N. T-A-W-A-N. Okay, ada 5. Temperature, air, water, acidity, nutrient. Ingat ada 5. So ini ada 5. Number 6 ada 5. Number 7. Okay, what is the life process carried out by microorganism as in this experiment? Eksperimen ni mula-mula letak apa dalam ni? Yeast. Lepas tu bila dah masukkan air, letakkan balon. Lepas tu balon pun expand. The balloon expand. So what actually happen? Is it growing? Is it breathing? Is it moving or reproducing? Mana satu? Tadi cikgu cakap ada berapa? 3 je. So 3, mana satu? Breathe, grow or move. Grow, breathe or moves. Which one? Which one?
Breathe, ya bernafas. Very good. Okay, thank you. Saya ada respon. Cikgu cakap seorang diri. Dia ada rumah ni. Cikgu nak cakap, adakah kamu expect, kamu jangka tak rupa-rupanya kita ni tak dapat berjumpa dah. Minggu lepas je yang minggu yang terakhir. Rupa-rupanya minggu lepas tu minggu terakhir bersekolah. Ni nanti tak tahu lagi sampai bila kita nak berjumpa. Nah, tengok-tengok kita ber-PDPR lagi. Out of expectation. Kan dah. Okay, so ni. Number 8 yang paling senang. The advantage of microorganism. Bashir, apa dia Bashir? A. Yogurt. B. Face mask. C. Gigi yang reput. Decay. Tooth decay. D. Snack. Makanan yang di packing. Which one? A, B, C, D? A, B, C, D? A, B, C, D. No, Alisha boleh jawab juga. D. A lah. A. Bashir jawab D. A lah. D tu nanti tajuk yang selepas ini. Ni tajuk microorganism. A. Sebab untuk menghasilkan yogurt, kita gunakan yogurt ni susu kultur ni, kita menggunakan bakteria dan bakteria itu ialah salah satu dia berfaedah untuk manusia sebab dia boleh membantu sistem penghadaman manusia. Jadi kita buat susu kultur yang ada macam Yakult ni, susu apa ke susu kultur ni panggil apa ya? Bukan yogurt. Macam tu ni macam apa ni? IV detergent ni dia menggunakan bakteria. Ini adalah faedah kita. Ni C ni ialah keburukan. B dengan D ni tiada kaitan. Tak ada kaitan dengan yang soalan ni. Okay. 9. Microorganisms are also also useful in medication. Dia juga berguna untuk perubatan. So, untuk menghasilkan apa? Terapi ke? Vaksin ke? Antibody ke? Anti-vaksin? Which one? Yes, vaksin. Senang je ya. Anti-vaksin tu ialah orang. Anti-vaksin tu orang yang tak mau ambil vaksin. So, cikgu nak beritahu dengan kamu, cikgu sudah selesai suntik pada hari 20 hari bulan bila? Hari Selasa, cikgu sudah selesai disuntik untuk vaksin. Alhamdulillah, cikgu harap murid-murid pun dapat vaksin juga. Tak payahlah buka sekolah, tak tahulah ni pandangan cikgu. Cikgu rasa tak payahlah buka sekolah dulu sebab apa? Bagi semua selamat dulu. Semua ada vaksin dulu. Lepas tu kita sekolah selamat macam biasa dengan aman. Kalau tidak buka, tutup. Last sekali kita ni buku dekat mana, orang dekat mana, tak tahu apa-apa. Alah seronoknya nampak roti-roti ni. What is the conclusion can be made from the following investigation? One drop of water, 1 titik air jadi 3 black spots, 3 black spots. Bila titiskan 3 water drops, ada 1, 2, 3, 4, 5 black spots. Bila titiskan air 5 titis, 5 drops of water, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 black spots. Okay, so if the amount of, mana satu kesimpulan yang sesuai? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Awal dah jawab. Okay, C. Senang je. Bila air bertambah, jumlah black spots bertambah. Bagus. So, ini senang. Okay, sekali lagi dia ulang. Tetapi, ini semua kebaikan. Cuma, mana satu kegunaan yeast? D, ya betul, roti. Ini bakteria. Ni apa ni, gambar apa ni dalam A ni? A ni gambar apa?
Ketupat ke? Tapai. A tu tapai. Tapai. So digunakan bakteria pun ada. Okay. A pun boleh jadi betul juga sebenarnya, tapi tak apalah. Okay. 12. Based on the poster given, what is the most suitable reason? Yang manakah betul? Okay. Ada kata jangan meminjam, jangan meminjam berus gigi orang. Ada ke orang peminjam berus gigi? So apa yang akan berlaku? Adakah dia akan menyebabkan kerugian? Ia akan menyebabkan membazir ubat gigi? Yes, dia akan menyebabkan penyakit berjangkit. Tak adalah orang buat macam tu, tapi kamu jangan fikir itu tak berlaku. Okay, the following microorganism, what is this? What is this? Is it yeast? No. Fungi? No. Dia bentuk macam slipper kaki, seperti tapak kaki. Sebab itulah hari tu cikgu cakap dengan kamu, kalau kamu nak buat yang model microorganism tu, ni yang paling senang kalau saya lah. Sebab apa? Kamu cuma kena ambil tapak kaki tu, kamu lukiskan dia, kamu potong, lepas tu kamu hiaskan macam dia gambar ni. Ada bintang-bintang, ada pink-pink macam ni, lepas tu ada titik-titik. Ini yang paling senang. Lepas tu bulu-bulu ni letaklah benang-benang. Paramecium ke penicillium? Paramecium. Cikgu nak tanya ni, kamu buat ke tidak modelnya ni? Buat ke tidak model microorganism ni ya? Bashir tu. Tak. Sama setia Hadirah tu. Rasa macam mana lah bila nak buat ni? Ni cuti ni buatlah dekat rumah, duduk kat rumah. Bagus Amira tu, Nur Alisha nak siap dah. Tak payah video pun, tak apa. Cikgu gambar je cukup. Gambar kamu, gambar banyak-banyak. Gambar kamu banyak-banyak, lepas tu gambar model kamu tu banyak-banyak. Cikgu cakap ni yang paling senang. Kalau tak nak buat ni, kamu boleh tengok ada yang murid yang lain dia buat bola, lepas tu dia cucuk-cucuk dengan lidi pun dah jadi microorganism. Macam-macam cara boleh buat sebenarnya. Okay, tak apa. The equipment, number 14 The equipment used to observe microorganism. Alah, ni apa? Microscope. Tak naklah baca panjang-panjang. Tabak dah tahu dah. Teleskop untuk tengok bintang. Stetoskop untuk apa? Doktor cek kita punya bunyi anggota badan ni, dalam badan, internal organs. Periskop untuk kapal selam. Okay dah. 15. Microorganism capable of making their own food by, adakah ini kecil? Tak apalah, tapi kamu memang boleh tengok kan dekat kamu punya sendiri kuis. Microorganism capable of making their own food by photosynthesis. Which one? Algae, fungi, bacteria, protozoa? Algae. Sebab dia ada warna hijau. A disease caused by spread of virus. Mana satu? Ni semua penyakit, tapi yang mana disebabkan oleh virus? Diarrhea tu cirit-birit, influenza tu selsema, ringworm tu kurap, chicken pox ialah demam yang campak ke? Demam campak. Mana satu? Diarrhea ke, influenza ke, ringworm? Influenza. Yes. Macam sekarang ni, coronavirus ni adalah salah satu jenis influenza. Salah satu jenis influenza juga. Okay, so now 17. What type of gas released by yeast when they are mixed with water? Kalau kamu campurkan yeast tu dalam air tadi, dia keluarkan gas apa? Ni sebenarnya soalan ni ada kaitan dengan soalan yang ini, nombor 7. 7 dengan 17 tu. So kamu dah campur dia bernafas, jadi dia bernafas keluarkan what type of gas? Is it oxygen? Is it nitrogen?
or is it carbon dioxide or carbon monoxide? C, carbon dioxide. Carbon dioxide. Okay. Ni mata merah ni apa hal? Tuberculosis, batuk kering. Conjunctivitis, diabetes, hepatitis, semua sisis ni. Penyakit apa ni mata merah? Yes, conjunctivitis. Very good Amani. Diabetes tu apa diabetes? Apa tu diabetes? Cuba beritahu cikgu apa tu diabetes. Apa diabetes? Kencing manis. Very good. Hepatitis? Hepatitis? Siapa tahu? Hepatitis tu ialah hati. Dia berkaitan dengan hati. Apa-apa contohnya ada keracunan hati ke macam tu. Dia ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. So kalau kamu makan makanan yang keracunan tu, lepas tu sampai liver kamu rosak macam makanan yang tercemar, so mungkin hepatitis A. Hepatitis C, apabila kamu terkena kencing tikus. Okay, so tuberculosis, batuk kering. Nombor 9 ni senang je. Sengaja cikgu tulis panjang-panjang. Tapi sebenarnya soalan ni senang. What is the most suitable action for this boy, this friend? Is it to eat more vegetable? Is it to take bath more frequently? Mandi banyak-banyak? Self-quarantine? Or wear facial mask and gloves? Nak buat apa? Ni sila. Self-quarantine. Very good. Thank you. No, Alisha dengan Amani. Okay, thank you. Last question adalah which of the following can be produced by decomposition of feces? Apa feces? Najis. Jadi digunakan najis untuk direputkan. Mana satu? Apa nama dia? Organic fertilizer. Senang sahaja. So, submit. Kamu submit. Cikgu tak nak submit. Kamu submit. Dapat tak berapa markah? Okay, done. Nanti cikgu akan sediakan kuis yang kedua. Kamu tengok dekat link, cikgu akan share dekat WhatsApp jugalah. Cikgu akan share juga. Kemudian dengan itulah. Nanti saya akan bagi yang untuk pukul 1 nanti ya. Kamu jawab pukul 1 nanti. Okay. So senang je, tak sampai setengah jam pun jawab ni siap dah. Okay. So kita belajarlah. Berapa orang masuk? 14. Okay, very good, active. Okay. Dah siap submit Dah siap submit semua tu? Okay lah, jadi kita pun buku teks. You have your textbook with you. So kita satu yang saya jadi masalahnya sekarang ni ialah sebab saya ingatkan nak guna buku aktiviti tapi nampaknya buku aktiviti macam mana, nanti kena pakai another device ke. Tak tahu lagi macam mana nak buku aktiviti. Tak apalah, kita pakai saja buku teks dulu. Habiskan silibus cepat-cepat. Okay. Kita belajar tajuk baru. Boleh ya? Tapi 14 orang je. Tak apalah, dia orang tengok harap-harap dia orang tengok rakaman lah. Cikgu nak masuk. Okay. Kita nak masuk kepada tajuk. Okay, kita nak masuk tajuk ini. Tajuk apa ni?
Tajuk. Mana ni? Ni sudah speed dah. Ini kita nak masuk food preservation. Okay. Saya tengok kawan cikgu tu, Cikgu Zazul tu, dia ajar murid dia. Lepas tu last kali dia buat tak nanas dekat sekolah dia. Boleh raya dengan tak nanas. Sebab minggu ni dia orang buat tak nanas. So itu adalah salah satu daripada tajuk ni, food preservation. Okay, so murid-murid, kita nak cerita dulu hari ni dalam masa 20 minit yang ada ni, kita nak bercerita tentang makanan yang basi dan juga mengapa kita perlu mengawet makanan. Untuk besok, cikgu akan sambung kepada kaedah-kaedah dia dan apa kesan setiap kaedah itu. Boleh? Cikgu akan cakap dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kamu faham. Tapi dalam masa yang sama kita baca juga benda teks ni di dalam bahasa Inggeris. Okey, dia kata manusia sebenarnya sudah lama mengawet makanan. Pada 500,000 BC. Apa tu BC? Before century. Before century. Sebelum kalender century digunakan, 500,000 tahun yang dulu sebelum kalender ini digunakan, jadi manusia memang sudah mengawet makanan. Contohnya manusia mengasak, tengok ni dia guna apa? Dia masak makanan ni guna api kan. Jadi makanan tu tahan lama. Jadi stok makanan dia sentiasa wujud. Begitu juga 12,000 tahun before century, which is by the Arabian, ni ancient Arab. Maksudnya orang Arab yang kuno, dia mengeringkan makanan dia sebagai persiapan kalau ada banjir berlaku. Jadi dia pun tengok ni, dia gunakan apa ni, dia buat apa ni sebenarnya? Kenapa ada gantung-gantung ni? Inilah tempat dia menyimpan makanan. Dia gantung-gantung, jadi makanan dia selamat duduk dalam piramid dia. Kemudian diketahui bahawa 1400 AD, apa tu AD? After decade. After decade. So humans mula meletakkan garam sebagai satu cara untuk mengawet makanan. Jadi dia gaulkan garam sebagai satu cara untuk makanan tu kekal lama, kekal tahan lama, Lepas tu pada tahun 1862, seorang saintis bernama Louis Pasteur menemui alat ataupun cara untuk mengawet susu. Dia kata macam mana dia buat? Dia kata dia panaskan susu tu, heating, dia panaskan susu dan kemudian dia cepat-cepat sejukkan susu tu. Jadi bakteria tak sempat nak hidup. Okay. Dan ini adalah waktu sekarang kita sudah mempunyai teknologi yang canggih. Kita boleh mengawet makanan di dalam botol, di dalam tin. Kamu boleh jumpa ayam dalam tin, daging pun dalam botol dan sebagainya. So dia kata ini adalah kemajuan teknologi kita. Okay. Kita nak tengok apakah ciri-ciri makanan yang rosak. Dia kata, saya lapar lah, saya nak makan ni. Masam sudah saya punya sandwich ni. Itu kan kamu punya sandwich yang semalam, sebab itulah dia rasa masam. Ini bermaksud ia adalah sudah spoiled, basi. So, kita pun tengok ciri makanan yang spoiled food. The first is the change in color. You can see here that the meat is dark in color. Ada warna gelap. Kalau dah macam ni memang tak ada orang nak makan. And then it has unpleasant smell. Bau yang busuk. Slimy texture. Ada lendir. Jadi ada 3 contoh ciri dia. Yang pertama, dark color, unpleasant smell,
and slimy texture. Okay, kamu tengok dekat sini, ikan ini dia ada bau busuk dan kamu tengok sini, senang je tengok ni, buruk dah dia punya kepala ni. Maksudnya dia memang basi lah ni. Okay, kalau kita pergi pasar, kamu tengok ikan tu dia dah mata dia warna merah, tu maksudnya ikan tu tak segar lah tu. Jadi janganlah beli lagi walaupun dia kata murah. Memang murah lah sebab dia nak cepat-cepat habis. Nasi, apa ciri-ciri nasi yang basi? Okay, you can see black spots or dark spots. Dark spot pun betul, black spot pun betul. Tengok ni bahulu ni. Ada warna hitam-hitam. Roti ada warna hitam-hitam. Tompok-tompok. And then the smell sour. Dia ada bau masam. Nasi, tengok ni macam ni. Dah macam ulat dah. Tengok lagi muka yang bawah sini, dia kata macam mana pula dengan fruits and vegetable. So the texture change. Apa tu texture? Senang je. Macam contohnya, ni kan dia punya isi dia keras. Tapi kalau texture berubah, maksudnya dia jadi lembek. Sama apple ni. Mula-mula dia keras, tapi bila kamu dah berubah texture, dia jadi lembek. Ni semuanya berubah tekstur. Jadi lembek. The colour change. Tengok ni jadi warna hitam. Lepas tu dia ada moldy, berkulap. Okay. Tengok ni wilt, layu. Pun boleh juga. So ada banyak ciri yang menunjukkan ia rosak. Kamu pun tengok dekat sini. Dia sudah tamat dia punya tarikh dia. Apa saya cakap? What date? Date ni kan? So apa akan berlaku? Tengok ni, keluar warna kuning ni. So frothy. Apa tu frothy? Berbuih. Frothy tu maksudnya berbuih. Taste sour, masam. Kemudian unpleasant smell juga. Bau dia memang busuk lah kalau susu sudah basi. So ini ciri-ciri makanan yang rosak. Ada banyak. Kamu ingatlah beberapa dia. Okay. So tadi kalau kamu ingat, cikgu ada sebut tentang TAWAN. TAWAN. Okay, apa itu T? Temperature. A, air. W, water. Another A is acidity. And N for nutrient. So kalau mikroorganism mempunyai lima itu, dia akan menyebabkan makanan rosak. Okey, contohnya pada roti ni dia ada nutrient. Lepas tu kamu letakkan dia juga di tempat yang temperature dia suhu yang sesuai, room temperature. Jadi dia akan mudah basi. Itu maksud dia. Ada air lagi di sekeliling dia, jadi dia basi. So tengok ni basi, tak nak tengok lah. Okay, dia pun tak tunjuk. Okay, sekarang kita nak tengok kepada ni tak mau lagi, ni belum. Cikgu nak pergi kepada kita tengok muka surat ni 143. Okay, 143. Mengapa kita kena mengawet makanan? Mengapa kita kena buat food preservation? Okay, number one. Macam tadi juga, orang di negara, bukan orang di negara, orang Arab kuno. So kenapa mereka membuat pengawetan makanan? Mereka juga sebenarnya bersedia untuk emergency. If you still remember from our PKP yang last year, memang ketat betul-betul dan kita tak boleh keluar rumah kecuali seorang sahaja ahli keluarga kita. So kalau misalnya tak ada ahli keluarga yang boleh keluar rumah, so macam mana kamu nak bertahan makanan? So terpaksalah kamu menggunakan makanan-makanan yang sudah di tin, tengok ni dalam dia punya packing ni. Makanan yang dalam kotak seperti ni lah, tengok ni, Coco Crunch ke, makan biji ninja, makan sardin saja. Itu adalah makanan ketika
emergency. So, makanan itu semua diawet supaya dia boleh digunakan ketika emergency. Itu yang pertama. Tak semestinya COVID saja, tak semestinya banjir saja. Kita kira sebagai emergency. Tengok ni. Kadang-kadang tu masa pun kita boleh kata sebagai emergency. Contohnya tak sempat kamu nak bersedia ataupun family kamu tak sempat nak sediakan makanan. So itu pun juga boleh dikira sebagai emergency. Okay, so ini yang pertama sebab dia. Yang kedua, kita juga mengawet makanan kerana kita boleh memastikan orang-orang di luar negara boleh memakan makanan yang ada di negara kita. Contohnya dia kata ni, I want to cook rendang for dinner tonight. So dia nak makan rendang tapi dia duduk kat mana ni? London. Lepas tu dia pun terjumpa lah perencah rendang ni. Jadi dia pun nak raya dah ni kan, sedihnya tak boleh balik kampung. Jadi dia pun buatlah rendang walaupun dia duduk di negara-negara yang jauh. Jadi dia makan makanan ataupun rendang yang sudah diawet. Saya rasa kalau kamu pergi supermarket pun kamu tahu sekarang ni daging rendang daging dah ada dalam tin. Jenama apa yang kita nak? Adabi ke abadi semua ada. Jadi semua tu membantu orang untuk makan makanan yang sudah diawet walaupun mereka berada di tempat yang berbeza. Sama juga macam kita. Contohnya kita nak makan makanan daripada luar negara. Contohnya kita nak makan tak luar negara, cikgu nak cakap contohnya ada makanan buah. Contohnya buah peach. Buah peach, kamu tahu buah peach? So kita nak makan buah peach. So macam mana? Takkan nak cari dekat dalam negara, dalam Miri ni memang tak ada buah peach. Jadi kita beli peach yang sudah di dalam tin. Kita pun boleh makan dia walaupun kita tidak berada di tempat yang ada pokok peach. Dekat mana pokok peach boleh ditemui kamu rasa? Cikgu rasa mungkin dekat negara-negara China ke Jepun kot. Dekat Malaysia ni tak tahulah dekat mana. Okey, dan yang ketiga, sebab apa kita mengawet makanan yang sebenarnya juga ia adalah berkaitan dengan kita punya business, ekonomi. Okey, so dia kata ia adalah mudah untuk diangkut dan disimpan. Jadi kamu tengok ni dia letak je dalam kotak, simpan dekat mana-mana, simpan dalam kargo, ni masuk dalam kapal terbang dan fly to another place. Dia kata dia nak jual dia punya makanan, dia punya produk ni dekat Europe, dekat Eropah. So mudah untuk dipasarkan ataupun dijual. So this is the purpose of that. And then ni dia kata selain itu juga tujuan yang keempat, dia kata makanan-makanan yang sebenarnya bermusim boleh dimakan sepanjang tahun, throughout the year. So dia kata macam ni, contohnya jam durian ni. Belum lagi musim durian tapi dia dah buat jam durian. Sama macam nanas. Tak ada nanas lah dekat pasar sekarang tapi kamu dah buat jam nanas. Jadi kamu nak buat tart nanas sebab ni dah nak raya dah kan, nak buat tart nanas. So kamu pun tak risau sebab kamu dah ada jam nanas. Daripada jam nanas tu kamu pun buat dia punya dough dan kamu pun buat dia punya tart nanas. Sedapnya hari raya makan tart nanas. Dan tujuan yang terakhir ialah dia mestilah untuk tahan lama. Itu memang paling penting lah. Tahan lama. Jadi sepanjang tahun kita boleh beli dia. Tengok ni. Dia jualkan nugget, dia jual roti canai, dia jual makanan-makanan frozen. Yang makanan frozen tu seperti nugget tadilah ataupun macam ni roti canai sekarang. Jadi kamu boleh makan sepanjang tahun. Jadi tak payah kamu nak fikir dia ada ke tak ada. Pergi saja supermarket,
memang kamu boleh jumpa. So, kita tinggal dulu ada berapa cara untuk mengawet makanan? 10. Dekat sini ada 7, 10. Ada 10 ni sebab kita nak pergi detail one by one apa dia buat, apa proses dia dan apa makanan yang sesuai untuk tu. Bukan semua boleh buat semua ni, tak. Bukan semua makanan boleh hentam saja 10-10 cara, tak boleh. Ada makanan yang sesuai untuk cara yang pertama, ada makanan yang tak sesuai untuk cara yang sama tadi. Okay. So itu adalah untuk kelas kita pada kali ini. Sesungguhnya okay, so murid cikgu yang hadir hari ni kalau ikut 12, betul ke? Yes. Cikgu terima kasih. Ada apa-apa nak cakap dengan cikgu, cakap saja. Kita ada 5 minit. Kuis untuk pukul 1 nanti cikgu akan bagi link dia segera ataupun nantilah. Nak cakap hi pun boleh. Apa kata buka mikrofon tu, duk type. Cikgu malas nak baca chat ni sebenarnya. Kamu apa kata kamu buka tu, cikgu lama tak dengar. Kamu ni tak rindu ke dekat cikgu ni? Adalah apa tiba-tiba je tutup sekolah. Tiba-tiba dah tak dapat jumpa murid. Cikgu tak check lagi ni. Rupanya ada tu. Tengok tu Alisha Amira lah. Khair lah. Tengok-tengok dah tak dapat jumpa. Macam mana tu? Cikgu nak suruh buat TikTok ni untuk microorganism. Tak dapat. Cancel cikgu punya plan. Terpaksa cikgu suruh kamu buat sendiri. Kamu tahu tak cikgu punya plan ni? Nak buat makanan, nak buat jam nanas lah tak dapat. Nak buat video tak dapat. Semua tak dapat. So, apa boleh buat lah. Okay. Untuk kelas besok, kita pun akan online juga.